Okay, tes. Okay, hai dan Assalamualaikum. Hari ni aku nak listkan semua movie, series, dokumentaris apa yang aku dah tengok selama PKP ni berlangsung. Tak termasuk PKPP lah. Just daripada bulan 3 sampai ke akhir bulan 6. Semua benda yang aku dah tengok. So aku akan listkan terus sebab ada certain yang aku tak sempat nak buat untuk channel ni, untuk kat Instagram aku. Aku tak sempat nak post ataupun tak sempat nak buat lah. So kali ni aku nak buat satu video and just go through semua yang aku dah tengok. Okay, aku akan asingkan dalam 3 kategori, iaitu movie, series dan juga dokumentari atau docu-series. So kita pergi dekat movie dulu lah. Filem yang pertama adalah The Heat. Basically pasal body cop movie antara Sandra Bullock dengan Melissa McCarthy. Sandra Bullock ni, dia ni nak naik pangkat. Lepas tu dia kena assign dalam satu task ni, dalam satu case yang Melissa McCarthy ni tengah uruskan lah. Dan macam biasalah, mula-mula gaduh-gaduh, lepas tu last-last diorang jadi rapat lah. Okay, one of the thing aku rasa some of the jokes dalam movie ni kena on point, kena dengan aku lah. And also aku rasa combination between Sandra Bullock dengan Melissa McCarthy dalam movie ni menjadi, and aku rasa it's way better than Spencer Confidential yang aku ada review. Korang boleh tengok review aku lah, yang aku kurang sikit cerita tu. So movie ni aku bagi 6/10. Okay, filem kedua adalah The Invisible Guest. Okay, sinopsis cerita ni basically pasal seorang lelaki ni yang dituduh membunuh seorang wanita di dalam satu bilik dalam hotel. Jadi dalam cerita ni dia basically bercerita dengan lawyer dia, iaitu seorang perempuan ni lah yang akan menguruskan macam mana diorang nak try to go through with the case untuk mengelakkan mamat ni daripada dituduh membunuh. Okay, this is a Spanish movie and aku rasa aku tak perlu bagi tahu sangat sebab aku rasa ramai orang tahu and ramai orang dah tengok cerita ni. It's one of the trending movie kat Twitter atau social media lah. Ramai lah orang suggest movie ni kan. Bagi aku, one of the strongest point adalah cerita ni macam mana dia menceritakan and unfold the story untuk audience macam kita ni lah. So it's very unique and aku rasa it's memang entertain lah throughout the whole movie. So bagi aku, movie ni aku bagi 8/10. Movie yang ketiga adalah AADC atau Ada Apa Dengan Cinta. Okay, aku baru tengok cerita ni. And cerita ni basically pasal, aku rasa semua orang dah tahu dah pun, tapi basically just cerita pasal cinta, karakter cinta dan juga Rangga. So bagi aku, seseorang yang baru tengok cerita ni pada tahun 2020, aku rasa aku tak find any special dalam movie ni macam dulu. Mungkin dia punya lagu tu still special lah bagi aku. Bagi aku, it's a very simple romantic high school punya movie. They try to be poetic, tapi bagi aku macam it's just barely lah. So for this movie aku bagi 6/10. Okay, movie yang keempat adalah sequel kepada AADC, iaitu Ada Apa Dengan Cinta 2. Sinopsis dia basically pasal cinta dah bertunang dengan seorang lelaki ni. Somehow dia bump dengan Rangga. Jadi bermulalah diorang catch up balik sebab diorang dah lama tak jumpa. What happens next? Korang kena tengok sendiri lah. Okay, cerita ni sadly membuatkan aku lebih tidak menyukai karakter si cinta ni. Aku still rasa ada some part of the movie aku suka, tapi it's really ruining by the character choices dalam movie ni kan. Dia macam merosakkan cerita lah. Macam kenapalah kau pilih macam tu kan. So for this movie aku bagi 5/10. Okay, movie yang kelima iaitu Milia, Suara Dari Dilan. Okay, movie ni baru keluar hari tu and aku dah tengok yang first dengan second. So aku tengok yang third ni. Okay, sorry, for the synopsis is basically kalau kau tengok yang first dengan second, Dilan 90 dengan 91, dia basically cerita other side of the perspective, iaitu Dilan punya perspektif tentang apa yang terjadi dalam Dilan 90 dengan Dilan 91. Okay, cerita ni bagi aku lah, in terms of the story semua tu just okay, tapi aku suka macam mana dia orang ni buat satu movie just untuk menunjukkan perspektif si lelaki, which is aku rasa is very rare. Maksudnya bukan dalam satu movie tu dia try nak bagi tahu dua-dua perspektif, tapi ni dia ambil satu movie just untuk menerangkan kenapa mamat ni buat macam-macam tu tau. Walaupun still ada persoalan, tapi aku rasa it's kind of amazing lah kau just buat satu movie untuk menerangkan apa perspektif seorang lagi karakter untuk dia punya prequel movie-movie yang sebelum ni. And for this aku bagi 6/10. Kamu cemburu aku pergi sama Kang Adi? Okay, so kita pergi dekat satu movie Malaysia atau Melayu aku tengok hari tu, iaitu
Hantu Kak Limah. Okay, aku baru sempat tengok cerita Hantu Kak Limah ni. Macam aku cakap dalam video aku sebelum ni, video terbaik Mamat Khalid. Okay, sinopsis cerita ni basically pasal Kak Limah yang ditemui mati dekat kebun, and then dia punya suami dan geng-geng Hussein, iaitu karakter Awi ni, jumpa balik Kak Limah ni kat rumah, sihat walafiat. So macam mana misteri tu unfold, korang kena tengok cerita ni lah. Bagi aku it's enjoyable enough untuk kau layan, especially malam raya. Aku tengok malam raya, so it's enjoyable lah. Walaupun ada benda yang di recycle dalam movie-movie lama dia, tapi at least aku rasa still okay lah, it's still fine. Aku bagi 6/10. Okay, so kita pergi dekat series pula. Okay, first series aku nak review adalah Money Heist Season 1. Aku rasa aku tak perlu cerita kot sinopsis cerita ni, tapi just overall aku suka lah. Aku suka di Season 1. Dia punya premise tu best. Dia punya intensity of each episode pun memang seronok. Macam mana dia tunjuk setiap satu karakter punya details pun aku suka. So for Money Heist Season 1 aku bagi 8/10. Okay, series yang kedua adalah Unbelievable. Cerita ni mengisahkan tentang satu case, serial rape case yang based on a true story lah. Sebenarnya the series bagi aku it's fine, tapi the problem is aku rasa it will be much better kalau dia dalam documentary ataupun docu-series. Personally lah, sebab aku rasa some part of the series dah nampak macam ke arah macam CSI, nampak benda yang kau dah biasa tengok lah dalam investigation series yang lain kan. So for that aku bagi Unbelievable 7/10. Okay, kita pergi dekat satu lagi series which is aku rasa pelik aku masukkan ni, tapi just aku masukkan je, series Tiny House Nation. So setiap episode diorang try untuk create satu rumah mini, tiny house lah, untuk satu family ni ke ataupun ada pasangan ni ke kan. Apa yang best tentang Tiny House Nation ni, first aku suka host dia. The second aku suka dia, setiap episode tu dia macam ada problem and macam mana diorang try to solve it. Benda tu memang dah confirm lah, dah dirancang oleh producer apa semua kan, tapi aku still suka lah macam mana diorang try nak cram everything into one tiny house. Contoh lah, kalau ada orang nak minta bathtub kan, macam mana diorang nak masukkan bathtub dalam tiny house yang kecil tu. Diorang try cari solution lah to the problem. So aku rasa it's quite fun lah. So for Tiny House Nation aku bagi 7/10. Okay, series yang keempat ni aku dah tengok sebenarnya dulu, tapi sebab aku tengok balik 1-2 episode, wife aku nak tengok terus, so aku tengoklah sekali. Dia ada 6 season and kita orang go through semua, iaitu cerita Community. Series ni dihasilkan daripada penulis Rick and Morty, dan juga dia punya pengarah awal-awal tu adalah Avengers Endgame punya pengarah, iaitu Joe Russo dan Anthony Russo. The first until third season aku rasa is the strongest lah untuk series ni lah. Season 4, 5 ke 6 macam tu, 6 pun okay, sebab diorang ada masalah dengan diorang punya penulis. Pada season 4, season 5, season 6 dia return back. Aku suggest korang, kalau korang nak tengok, korang tengok episod 1, 2, 3 ke apa kan untuk season 1 tu, sebab dia pendek je, dia dalam 20 minit, 30 minit je. Aku suggest kalau korang suka macam The Office ke Arrested Development ke, that kind of jokes, similar jokes lah, ataupun korang layan Rick and Morty sekarang kan, so korang boleh layan lah Community. So Community aku bagi 7/10. Gay! Okay, sekarang kita sampai ke dokumentari atau docu-series. First dokumentari aku nak cakap adalah Jago Alive Underwater. Okay, sinopsis dia basically pasal sea gypsy yang menceritakan kisah dia lah. Sea gypsy ni orang yang boleh tahan satu nafas dia tahan, dia turun underwater and then dia hunt macam ikan ke apa, mencari hasil dekat underwater lah. Bagi aku the story is very simple, tapi the visual it's awesome lah. Aku rasa kalau korang nak tengok dokumentari ni, korang kena tengok dekat sebesar-besar TV yang ada dan kualiti yang tinggi lah untuk kau layan kan. And for this aku bagi Jago Alive Underwater 6/10. Okay, nombor 2 docu-series Cheer. Okay, cerita ni basically pasal sekumpulan cheerleader memasuki satu kontes ni lah. So macam mana perjalanan diorang daripada diorang training sampailah diorang sampai ke pertandingan tu. Dokumentari ni basically membuka mata aku lah tentang macam mana orang-orang cheerleader ni. Tapi ni cheerleader yang melompat-lompat tinggi-tinggi tau, yang kena campak tinggi apa semua, yang korang, aku rasa kalau tengok ESPN dulu ada lah, selalu ada keluar kan. Dia memang menunjukkan aku macam mana diorang ni basically bunch of crazy guys and girls lah. Macam mana diorang put their body untuk
untuk this sports. Macam memang gila lah. Aku rasa korang kena tengok sendiri the injuries yang dorang dapat time dorang training apa semua. Aku suggest untuk korang layan docu-series ni. Cheer aku bagi 8/10. Okay, another docu-series tapi kali ni HBO. Hari tu HBO ada bagi free access untuk dia punya ada few lah kot dia punya docu-series, dokumentari apa semua. One of it adalah I Love You, Now Die, The Commonwealth versus Michelle Carter. Kalau korang nak tahu actually the whole story, korang just boleh tengok aku punya case study episode yang ke-9. Aku based on that docu-series lah. Cuma aku sedih sikit sebab tak banyak point of view atau perspektif daripada Michelle Carter punya family lah. Aku harap kalau dorang dapat tu, aku rasa lagi best. And also aku mengharapkan dia tambah lagi like 4 episode sebab dia ada 2 episode je. Okay, kalau korang tak tahu ni pasal apa, lelaki ni bunuh diri dan perempuan ni pula dituduh sebab dia ada unsur-unsur macam dia menyuruh lelaki tu untuk bunuh diri. So kalau korang nak tahu lebih, korang boleh tengok aku punya case study episod 9 ataupun korang boleh layan docu-series ni. For this docu-series aku bagi 7/10. Okay, tu je movie, series and docu-series yang aku dah tengok sepanjang PKP ni. Korang boleh share juga korang punya kat bawah apa yang korang pernah tengok, and korang boleh suggest kat aku lah. Mungkin aku ada yang certain yang aku tak layan ke apa kan, yang patut aku layan. And thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe this channel. Korang boleh tekan bell untuk dapatkan notification kalau aku ada upload video baru. Thank you so much.